Okay, kita start. Okay, ini kita pun tahu, okay, minggu lepas berdasarkan talian, okay, kita sudah bincangkan dasar fizikal, okay. Biasanya dasar fizikal dia ada dua, okay. Biasanya untuk menstabilkan ekonomi, okay, supaya jatuh inflasi dan pengangguran, okay, dan juga dapat mengagikan pendapatan secara saksama, okay, supaya tidak ada jurang pendapatan, okay. Dan ini kamu sudah tahu, okay, semua orang duduk di rumah kan kerana virus sedang merebak. Okay, kamu pun nampak berita-berita kan, okay, kerajaan sudah menstabilkan ekonomi dengan mengeluarkan inisiatif supaya orang ada pendapatan. Okay, macam mengeluarkan wang simpanan dalam KWSP account 2 supaya orang boleh beli barang-barang keperluan harian. Okay, faham tak? Okay, kalau boleh bagi sedikit respon dalam chat room. Okay, dan malam ni saya akan call Siri, kawan baik kita. Okay. Okay, kita akan sambung lagi. Okay. Biasanya, okay, dasar-dasar fizikal ni dia ada dua. Okay. Satu, dia adalah mengembang. Okay. Kalau dasar fizikal mengembang, okay, bermaksud apa? Okay, dasar fizikal mengembang bermaksud, okay, macam sekarang, okay, masalah ekonomi. Kalau kamu terbaca surat khabar, kamu akan terbaca banyak orang akan kehilangan pekerjaan kerana kemelesatan ekonomi. Okay, semua orang duduk di rumah untuk akan menularkan virus. Okay, dan sini biasanya masalah adalah pengangguran. Jangan lupa, kalau kemelesatan ekonomi, kerajaan akan sangat sakit kepala kerana pengangguran akan naik. Okay. Okay. Biasanya dasar fizikal kalau kamu nak kembangkan, biasa kamu digunakan untuk menantangani masalah semasa kemelesatan ekonomi. Biasanya kamu pun ternampak kerajaan akan buat apa? Okay, dia akan mengurangkan kadar cukai. Okay, tapi di sini kita kena tengoklah, okay, kerajaan ada mengurangkan kadar cukai tak? Okay, dan dia akan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Ini masalah sikit lah, okay, kerana biasanya kalau mengurangkan kadar cukai, okay, biasanya pembelanjaan kerajaan akan tambah. Okay. Okay. Dan kamu akan nampak cukai diturunkan. Okay. Kalau cukai diturunkan, okay, biasanya orang akan boleh beli barang banyak sikit kerana pendapatan boleh guna akan bertambah. Kalau cukai dikurang, orang boleh beli banyak barang. Jangan lupa kerajaan juga akan beri sedikit subsidi. Okay. Dan ini akan dapat meningkatkan perbelanjaan dan permintaan agregat. Okay. Kamu pun nampakkan kalau surat khabar, okay, kerajaan pun memberitahu, okay, rakyat Malaysia boleh menggunakan akaun 2, okay, WSP, okay, 500, jangan lupa, okay, orang dalam unpaid leave, okay, boleh apply, okay, untuk diberi
berikan sebanyak RM600. Okey. Kamu tahu kerajaan sudah mengembangkan fiskal. Okey. Dan biasanya pengeluar akan tambahkan pengeluaran. Okey. Kerana ini dapat meningkatkan permintaan agregat. Okey. Kalau begini akan tahu okey pengaruh akan. Okey, kerana okey. Permintaan pekerja akan ini di mana pengangguran dapat dikurangkan. Kalau kamu tengok ni, dasar fiskal mencukup. Okey. Okey, tak apa Siri. Welcome back. Okey. Okey. Biasanya pemeriksaan ekonomi, inflasi tambah ke ataupun naik ataupun diturunkan. Okey, kalau inflasi naik kerana okey, biasanya kerajaan akan menambah okey, kalau tidak mengkurangkan keputusan kerajaan. Okey, kalau okey, ada barang asing okey. Okey. Biasanya kalau cukai ditambahkan, okey, pendapatan boleh akan dikurangkan. Okey. Nah, ini kamu pun tahu kalau pendapatan pengguna okey dikurangkan, okey, kuasa beli dan permintaan pengguna akan menurun. Okey. Dan pembelajaran dan permintaan agregat akan turun juga. Okey. Dan sini perbelanjaan kerajaan dikurangkan. Okey, supaya perbelanjaan dan permintaan agregat dikurangkan. Okey, biasanya kerajaan akan buat okey dasar-dasar ini. Okey, kerana supaya tidak membebankan mata wang kita kerana terlampau banyak itu wang ringgit Malaysia di pasaran, kita punya nilai mata wang akan jatuh. Okey. Okey. Boleh dengar tak Siri? Okey. Okey. Kalau kejatuhan permintaan agregat akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Ini kalau permintaan agregat sudah dikurangkan, okey, kita punya ekonomi okey akan ada sedikit pertumbuhan dikurangkan. Ini akan menurunkan kuasa beli. Okey, kalau begini, okey, pasaran akan tingkat, harga umum akan turun. Okey, dan inflasi akan dikurangkan. Okey. Okey tak kamu semua? Okey, kita tengok sekarang. Kita gunakan data fiskal. Kalau sekarang tiada orang. iPad அப்புறம் லேட் பண்ணா தெரியும். ஓகேவா Sekarang Malaysia semua orang duduk di rumah. Kamu rasa dasar fiskal mengembang ataupun dasar fiskal mengucuk? Okey, jangan lupa pengangguran akan meningkat. Okey, pengangguran meningkat bermaksud mungkin 1 milion orang tidak ada kerja. Okey, kamu rasa yang manakah yang sesuai? Okey, kerajaan akan aplikasikan. Okey, dasar fiskal yang mengembang atau dasar fiskal mengucuk. Okey, yang mana satu? Mengembang. Okey, betul. Betul-betul mengembang kerana kamu kena menyelesaikan masalah pengangguran. Okey, dengan dasar-dasar
atau inisiatif kerajaan Malaysia. Okey, dan kamu rasa ada inflasi tak? Tak. Saya rasa sekarang kita memang tidak ada inflasi. Okey, kalau kamu tengok sekarang, okey, kalau kamu tulis inflasi, saya mungkin akan bagi kesalahan kerana sekarang memang tidak ada inflasi. Okey, inflasi, okey, ini dia tidak ada. Okey, tahu tak kenapa? Okey, inflasi berlaku semasa permintaan agregat dia bertambah. Okey, biasanya ahli-ahli ekonomi kata, okey, kalau ekonomi Malaysia biasanya menyebabkan inflasi. Tapi sekarang kita memang betul-betul tidak ada inflasi, cuma masalah pengangguran sahaja. Okey, ini ada sedikit sangat tricky. Okey, kalau kertas 2, okey, dia bagi sedikit soalan kebat. Harap-harap dia keluarkan itu soalan aneka pilihan. Okey, kalau dia keluarkan soalan, okey, untuk sekarang, okey, dia akan suruh kamu pinjamkan dasar fiskal yang sesuai. Biasanya dia akan kena menurunkan kadar cukai. Okey, dan kerajaan akan menghadapi masalah dari segi perbelanjaan kerajaan. Kerana dia membebankan GDP negara Malaysia. Okey, kerana untuk meningkatkan orang-orang beli barang. Okey, kamu pun dengarkan, okey, sebelum itu MCO datang, okey, itu virus COVID-19 fasa 1, Malaysia masih boleh kontrol. Tapi sekarang kita masuk infeksi fasa kedua, macam negara Singapura. Okey, dan infeksi fasa kedua ni menyebabkan semua orang duduk di rumah. Okey, tak boleh keluar. Kalau nak keluar cuma boleh beli keperluan harian. Okey, kerajaan kata kamu semua boleh keluarkan akaun 2K WSP. Okey, ini betul. Okey, kerana meningkatkan permintaan. Dan utamanya kedai-kedai ataupun shopping yang menjual barang keperluan harian macam itu Jasco, okey, restoran, okey. Dan juga itu kedai-kedai runcit, okey. Ini biasanya kena buka. Kalau tidak, kita boleh mati kelaparan. Okey. So, mama betul dasar fiskal mengembang. Okey? Faham tak? Okey. Bagus. Okey, kita masuk hasil kerajaan. Apakah itu hasil kerajaan? Hasil kerajaan apa itu? Pendapatan kerajaan. Okey, pendapatan. Okey, mama betul. Hasil kerajaan dia ada dua jenis. Okey, biasanya kita pun tahu, okey, yang paling popular adalah hasil cukai. Okey, saya rasa kamu semua juga ada belajar sejarah Malaysia kan? Okey, hasil cukai. Okey, dan satu lagi adalah hasil bukan cukai. Okey, biasanya hasil cukai kita pun boleh tengok, okey, macam kita punya cukai pendapatan individual, okey. Okey, macam tu hasil cukai. Okey, biasanya hasil cukai kita sebagai rakyat Malaysia wajib bayar cukai. Okey. Kalau tidak bayar, bankrupt negara Malaysia. Okey, tak tahu kenapa. Tak boleh upgrade kita punya MRT. Tak boleh upgrade kita punya lebuh raya. Kesian negara Malaysia. Okey. Okey. Hasil cukai, okey, biasanya kerajaan akan kutip berdasarkan kadar yang ditentukan oleh kerajaan. Okey, dan biasanya dia ada undang-undang macam Akta-Akta, okey, Parlimen yang mengeluarkan berapakah harga,
Okey, kalau kamu tak bayar, kamu akan didenda. Tahu tak itu cukai pintu? Okey, biasanya kita tahu, okey, orang Malaysia tidak suka bayar cukai pintu, nak cabut lari. Okey, kerajaan kata kalau kamu tidak bayar cukai pintu, okey, saya akan tangkap kamu. Okey. Okey. Biasanya cukai dia ada dua jenis. Okey, cukai langsung dan cukai tidak langsung. Okey. Okay, ini cukai langsung dan satu lagi adalah cukai tidak langsung. Okey. Okey. Ini kita pun tahu, biasa kan kita pun tahu apakah itu cukai langsung. Okey. Biasanya cukai langsung di mana individu-individu, okey, macam saya yang ada kerja kena bayar. Kalau tidak bayar, okey, saya boleh didenda. Okey. Okey, faham tak? Okey. Ini bermaksud cukai langsung dia biasanya ada beban. Okey, di mana kita kena wajib bayar. Okey. Dan biasanya kita pun tahu cukai individu. Okey, cukai individu besar biasanya adalah cukai pendapatan. Okey, income tax. Kalau kamu masih ingat, okey, Jabatan Kerajaan ni, lembaga hasil dalam negara. Saya kena pergi ke sana, okey, buat pembayaran cukai saya. Okey. Yang biasanya cukai pendapatan adalah progresif. Okey. Kalau seorang dia punya pendapatan sangat tinggi, dia akan buat apa? Dia kena bayar lebih sikit. Okey. Tahu tak kenapa? Biasanya pertama, sumber hasil kerajaan. Kedua, okey, mengkurangkan jurang pendapatan supaya tidak ada ramai orang miskin. Okey, dan ketiga, okey, kalau orang yang banyak duit kena bayar lebih sikit. Kerana semasa kemerdekaan ekonomi macam sekarang, kerajaan ada wang untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif. Okey? Okey tak kamu semua? Okey. 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 So, Siri faham tak? Faham boleh type. Faham, Cikgu. Okey. Kedua adalah cukai pendapatan syarikat. Ini biasanya kita pun nampak. Okay, cukai pendapatan syarikat biasanya macam syarikat-syarikat besar kan. Okay, macam Digi, Celcom, okay, syarikat-syarikat kecil, okay, macam kita punya pusat tuition very good. Dia juga kena bayar cukai juga. Tapi dia akan masuk dalam cukai pendapatan syarikat. Okay, dan biasanya dia ada kadar. Okey, kalau kadar tu okey adalah keuntungan syarikat. Okey, siapa ada ambil itu perniagaan? Kalau sesiapa ada ambil perniagaan, topik kita yang kita sedang belajar, cukai pendapatan syarikat, okey, dia akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran perniagaan. Okey. Okey. Biasanya, okey, dia punya kadar, okey, tidak melebihi 2.5 juta sampai 500,000. Okey. Dan akan berdasarkan jumlah, okey, keuntungan sesebuah syarikat itu. Okey. Biasanya kamu kena bayar macam 200,000, okey, untuk syarikat medium. Okey, kalau syarikat besar macam itu Celcom, dia kena bayar lebih sikit. Okey. Dan satu adalah cukai pendapatan petroleum. Ini kita pun tahu dia target siapa. Ini cukai pendapatan petroleum. Cukai pendapatan petroleum maksudnya dia target itu syarikat Petronas. Okey, dan kena bayar royalti kepada Putrajaya dan jangan lupa dia juga kena bayar cukai juga. Okey, kerana dia adalah syarikat multinasional. Okey,
Syarikat multinasional bermaksud dia banyak keuntungan. Kerana di mana kamu pergi pun nampak Petronas. Biasanya di negara-negara Timur Tengah. Senang tak? Faham? Dan biasanya kamu pun nampak ada cukai yang lain. Macam ini, cukai pendapatan korporasi. Biasanya kita tak nampakkan syarikat-syarikat korporasi. Sebenarnya Malaysia pun ada syarikat korporasi. Dia juga bayar cukai. Dan ini cukai, tak macam itu cukai pendapatan syarikat. Kerana cukai pendapatan korporasi dia tidak berdasarkan keuntungan. Kalau kamu nampak itu pusat-pusat kebajikan, mereka juga tidak dikenakan cukai. Tapi untuk syarikat korporasi, dia betul-betul dikenakan cukai pendapatan korporasi. Dan saya pernah terjumpa sebuah syarikat korporasi di sebelah CIMB Bank di Jalan New Central. Kerana sebelah dia adalah college, Brickfields Asia College. Sesiapa nak pergi belajar undang-undang, kamu boleh consider college tu. Terutamanya Siri. Kalau nak jadi lawyer, boleh pergi ke sana buat jurusan undang-undang. Cukai langsung lain. Cukai langsung lain biasanya macam duty stamp. Duty stamp bukan kata kamu kena bayar. Itu stamp dari Post Malaysia, bukan itu. Kalau kamu ni nampak, kadang-kadang kita kena bayar duty stamp. Di mana biasanya ibu bapa kita akan buat itu pindah milik hak tanah. Dan biasanya duty stamp itu dia dibayar berdasarkan berapa harga harta tersebut. Bukan itu stamp daripada Post Malaysia, tapi ini duty stamp memang tidak sama. Dan jangan lupa cukai harta tanah. Cukai harta tanah biasanya adalah kita punya rumah. Ibu bapa kita kena bayar cukai harta tanah. Dan biasanya kamu jual ke atau kamu beli ke satu rumah, kamu kena bayar cukai hak tanah. Dan juga jangan lupa cukai tanah. Cukai tanah biasanya macam syarikat SIM terbaik. Kalau kamu pergi ke Johor, ada itu ladang kan, ladang pertanian kelapa sawit untuk peneroka felda. Dan biasanya syarikat SIM terbaik itu, mereka akan bayar cukai tanah tersebut. Kerana dia adalah tanah yang dikomersialkan. Macam itu pokok-pokok tebu kan. Sesiapa ada pergi ke pasar malam sebelum kita di lockdown, kalau kamu nampak air tebu, di negeri Johor macam ada satu ladang tebu. Mereka juga kena bayar cukai tanah. Kerana tanah-tanah digunakan untuk komersial. Biasanya kutipan adalah pejabat tanah. Dan lagi satu, cukai pintu. Cukai pintu tu biasanya setiap tahun kita kena bayar. Sama juga dikenakan ke atas harta. Dan biasanya untuk rumah kediaman dan harta perniagaan. Bermaksud cukai pintu setiap tahun kena bayar. Di mana harta-harta itu kena dicukaikan. Dan biasanya macam RM200-300. Kalau untuk harta perniagaan. Tapi untuk harta kediaman, macam rumah-rumah kamu sedang duduk, cukai pintu tu biasanya macam 20-50, terpulang lah. Cukai pembangunan. Cukai pembangunan biasanya pendapatan ke atas perniagaan di Malaysia. Cukai pembangunan biasanya untuk membangunkan sesebuah
tempat. Okay, kalau kamu tengok itu banyak harta tanah kan, macam itu taman perumahan yang baru tu biasanya ada shop lots. Okay, kedai-kedai akan dijual ataupun biasanya mereka akan sewa. Okay, dan biasanya juga pembangunan adalah untuk shop lots. Okay, kalau rumah kamu terdekat ada taman perumahan yang baru, biasanya kamu akan nampak itu pembangunan yang baru. Okay, macam itu stesen MRT. Okay, dan satu lagi adalah cukai pusaka. Okay, cukai pusaka di mana nenek, okay, dia meninggalkan harta tanah kepada ibu bapa, okay, dan selepas itu dia juga akan meninggalkan kepada anak-anak mereka. Kita juga kena bayar cukai, okay. Dan ini semua adalah dikategorikan sebagai cukai langsung, okay. Faham tak? Any response? Faham, cikgu. Okay, faham. Okay, kita masuk itu cukai tak langsung. Okay, cukai tak langsung tidak sama dengan cukai langsung. Kerana pengguna-pengguna kena bayar. Okay, di mana beban dijatuh kepada pengguna lain. Okay, biasanya cukai tidak langsung. Okay, kamu kena faham. Dikenakan kerana barang-barang itu tidak memberi kebajikan kepada seseorang. Okay, dan kamu kena pandai-pandai, okay, boleh bezakan, okay, apakah perbezaan cukai langsung dan cukai tak langsung. Biasanya perbezaan itu, okay, adalah cukai langsung biasanya dibayarkan oleh individu, okay, ataupun institusi macam syarikat dan individu macam saya, okay. Dan biasanya mereka ada beban untuk membayar cukai kerana individu macam saya dan pusat tuition very good, okay, mereka kena bayar cukai, okay. Dan biasanya, okay, kesan tu kamu tahu itu impact ke atas seseorang, okay. Tapi cukai tidak langsung boleh pindah, okay. Beban itu boleh dipindahkan kepada orang lain. Dan biasanya orang yang pertama, okay, tidak akan diberikan apa-apa beban ataupun dia tidak dapat apa kebajikan daripada beban itu pas kepada orang lain. Okay, yang pertama sekali. Okay, saya tanya sekarang harga rokok sudah berapa banyak? Sangat mahal kan? Okay, biasanya barang-barang seperti rokok, tembakau, minyak wangi dan barang-barang mewah macam iPhone, kita punya Samsung phone, okay, biasanya kerajaan akan mengenakan ini, cukai duty excise, okay. Biasanya dia adalah sumber hasil kerajaan. Okay, biasanya kerajaan ada dua sumber hasil. Satu adalah cukai dan satu lagi barang bukan hasil. Cukai. Dan biasanya kerajaan suka duty excise ni kerana ini adalah sumber pendapatan kepada GDP. Okay. Dan biasanya dia akan target rokok dan minuman keras kerana apa? Tidak bagus untuk kesihatan kan. Sekarang ada satu adalah itu apa? Vaping. Okay, kan kamu nampak macam ada banyak syarikat vaping kan. Okay, biasanya Farid tolong kurangkan. Okay, kerana kata orang vaping dan rokok tu memang tidak bagus untuk kesihatan. Okay, faham tak? Saya tak hisap pun. Okay, jangan hisap. Okay, bukan kata tak boleh hisap. Okay, hisap sedikit. Okay. Tak, Okay, saya tak hisap. ha? Tak hisap.
Tak apa, bukan kata saya tidak boleh hisap, tapi tolong kurangkan, okey. Terutamanya kamu pergi college, okey, kamu akan nampak budak-budak suka hisap ni, okey. Kerana mereka tu macam tabiat kan, okey. Bukan kata tak boleh hisap tapi cuba kurangkan, okey. Okey, kedua, kerajaan framework punya, okey, duty import, okey. Okey, kalau kamu pergi ke Pulau Langkawi, kamu nampak itu pulau tu, okey, mereka adalah free duty, di mana kamu beli kereta, beli joker, beli apa-apa pun sangat murah. Kerana itu adalah bebas cukai, okey. Dan kalau kamu pergi ke KLIA, sama juga. Okey, kamu pun nampak banyak itu pelancong-pelancong suka beli, tak tahu apa mereka beli. Okey, minyak wangi. Okey, dan juga ini, minuman keras. Okey, ini adalah apa? Okey, biasanya kamu juga kena bayar duty. Tapi kadang-kadang di syarikat-syarikat di KLIA tu mereka kata kamu tidak payah untuk bayar duty tu. Okey, biasanya negara Malaysia ada dua sumber pendapatan. Duty excise, okey, dengan duty import. Okey. Biasanya barangan import masuk, okey, macam kereta. Okey, macam kereta Toyota, okey, kereta Nissan, okey, biasanya akan dikenakan cukai. Di mana dipanggil duty import, okey, kerana negara Malaysia tidak suka rakyat Malaysia beli barangan import, okey. Dan biasanya dia ada dua jenis cukai import, okey. Satu adalah ikut nilai barang, okey, di mana biasanya kamu dibayar, okey, dalam bentuk peratus, okey, ad valorem, okey. Satu adalah spesifikasi berdasarkan ukuran, bilangan atau kuantiti. Okey, ini senang saja. Biasanya duty import kamu pun nampak. Okey, biasanya dikenakan ke atas barang import. Okey, biasanya macam itu Samsung. Boleh dikirakan sebagai Samsung. Barang imporkan. So, kamu kena bayar duty import. Tapi kereta yang diimport, okay, macam Mercedes-Benz, Toyota, okay, dan Nissan, okay, biasanya akan dikenakan cukai tu. Dipanggil duty import. Dan pengguna Malaysia, okay, akan berbising kerana sangat mahal. Okay. Biasanya duty import dia dikenakan, okay, ada 5 tujuan. Okay. Sumber hasil kepada kerajaan. Okay. Dan dia juga kena melindungi buatan Malaysia. Okay. Dan jangan lupa, kena bagi imbangan perdagangan. Okay. Balance of payment. Mereka panggil imbangan perdagangan. Okay. Perlindungan industri tempatan Malaysia. Okay. Jangan lupa, kalau pergi ke Jasco ke Mid Valley ke selepas wabak COVID-19 habis, beli banyak made in Malaysia. Okay. Dan jangan lupa, okay, yang paling penting, tambahkan peluang pekerjaan. Ini sangat penting. Okay. Kalau orang Malaysia asyik suka beli barang import, Malaysia akan menghadapi masalah sikit. Okay. Peluang pekerjaan mungkin akan dikurangkan. Okay. Terutamanya pekerja-pekerja kilang yang berdasarkan pengeluaran, okay, barang komoditi. Okay. Okay, dan juga jangan lupa, dia akan membebani imbangan perdagangan, di mana adalah defisit, bukan surplus. Surplus bermakna, okay, dia ada berlebihan. Okay, biasanya negara-negara yang sedang membangun, kita mengalami masalah imbangan perdagangan. Kerana kita kena membeli barang kapital. Okay. Dan biasanya kita akan beli daripada negara maju. Ini boleh jelaskan. Okay.
timbangan perdagangan di Malaysia biasanya adalah defisit, bukan lebihan. Okey. Dan jangan lupa mengatasi kesan perlabakan barang import. Ini biasanya kita pernah tengokkan, okey. Kalau negara-negara maju, okey, tahu Malaysia suka beli barang import, dia akan buang kat negara Malaysia. Saya tidak tahu kamu masih ingat tak, kita LRT tiba-tiba hentikan servis. Okay, kerana LRT macam ada sedikit masalah kerana musim monsun kan, okay, dan orang-orang pun pergi kerja pada waktu malam. Okay, tahu tak kenapa itu kereta api LRT tiba-tiba sudah diberhentikan servis kerana masalah teknikal. Tak tahu kenapa. Teknologi diimport dari negara China biasanya masalah kualiti. Itu juga boleh dikirakan penambakan barang import. Okay, di mana mereka tidak mahu mereka buang stok kepada negara Malaysia. Biasanya Malaysia akan menggunakan duty import untuk menangani masalah ini, penambakan barang import. Okay? Okay, harap kamu semua faham. Okay tak? Okay. Okay, lagi satu. Duty Duty export. Kamu pun rasa, cikgu, kenapa ada duty export? Okay, sebenarnya Malaysia juga, okay, syarikat ekspor kena bayar duty export kali tak? Okay, kalau pendapatan Malaysia adalah berdasarkan duty import dan duty export ni, masalah besar sikit kalau tak cukup kan? Okay, sebagai sumber pendapatan kerajaan Malaysia. Okay. Duty ekspor biasanya kita dikenakan kepada barang-barang komoditi. Okey. Kita pun tahu minyak kelapa sawit, okey, kayu balak, okey, petroleum, okey, dan juga biji timah, getah, okey. Dan biasanya Malaysia akan mengeksporkan ini, minyak kelapa sawit. Kita akan kena bayar duty export. Okey. Dan biasanya, okey, ini ada satu tujuan. Okey. Kita pun tahu hasil kerajaan. Okey. Dan kedua, okey, kamu kena menggalakkan industri bahan mentah diproseskan, okey, supaya jadi barang siap. Okey, ini adalah industri pemprosesan. Macam kereta Toyota. Kita ada sebuah kilang separuh menghasilkan kereta Toyota. Okey, kerana Malaysia ada kereta potongan tapi masih tidak cukup. Biasanya kereta potong akan dieksporkan. Okey. Dan yang paling penting, kamu kena memajukan industri yang berasaskan sumber tempatan. Okey, di mana bermaksud, okey, kalau kamu boleh memajukan industri, kamu menyediakan peluang pekerjaan. Okey, kalau rakyat Malaysia ada peluang pekerjaan, okey, kamu akan ada pendapatan, okey, dan taraf hidup akan naik. Okey, produktiviti negara pun bagus juga. Kalau kamu pergi ke tingkatan 6 ataupun kalau nak pergi ke Taylor's College, okey, buat itu STBM atau Cambridge A-level, mereka kena belajar satu topik. Okey, biasanya kita panggil comparative advantage. Okey, biasanya Malaysia punya comparative advantage adalah industri, okey, yang menghasilkan kelapa sawit dan juga itu sistem perbankan Islam. Okey. Okey, ini sangat popular. Okey. Ini GST. Saya tahu kamu semua akan ketawa. Oh ya, cikgu, GST sekarang SST. Okey, saya tahu. Tahu, okey. Kenapa kamu semua ketawa? Kerana ini isu GST, okey, orang Malaysia sangat
tidak disukai oleh rakyat Malaysia kerana dia membebankan rakyat Malaysia. Okey. 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 Kerana GST ni dia masalah dia masalahnya okey, dia kamu kena bayar GST dalam 6%. Kamu rasa sangat tinggi tak? Okey. Kalau orang rasa sangat tinggi, okey, mereka akan buat bising. Okey, tapi jangan lupa negara Indonesia, okey, di mana dia punya pendapatan ke atas individu, okey, kurang daripada macam 1,000 lebih. Okey, kalau kamu kira USD, okey, kamu boleh imagine lah, okey, mereka punya itu nilai mata wang, okey, 100K. Bermaksud Malaysia punya income adalah 2,000. Okey. Negara Indonesia kamu kena bayar macam 11 kadar GST. Malaysia kadar adalah 6%. Tak buat bising. Okey. Okey. GST tu dia ada kebaikan. Tak kenapa. Tak peduli kan kamu ni orang kaya, okey, middle class ataupun orang tidak ada wang, kamu kena bayar GST. Okey, kalau kamu belajar di negara Australia, mereka juga dipanggil GST. Okey, biasanya kamu kena bayar di restoran. Okey. Barang-barang keperluan. Okey, tapi Malaysia kata sesetengah barang keperluan, okey, kamu tidak boleh dikenakan GST. Okey. Biasanya GST, okey, kamu kena bayar, okey, biasanya dibayarkan oleh golongan pendapatan tinggi. Okey, kerana orang-orang ini mereka punya kuasa beli lagi tinggi daripada orang miskin dan juga golongan menengah. Okey, kerana mereka suka beli barang keperluan harian dengan banyak. Jangan lupa mereka juga suka beli itu barang kemewahan. Okey, macam itu iPhone kan. Kalau kamu tengok tu 1%, mereka beli iPhone tu, okey, pun lagi mahal daripada saya punya iPhone 7. Okey, dan ini boleh jelaskan kenapa dulu Malaysia kena bayar GST. Okey. Dan biasanya GST tu dia ada satu kebaikan di mana dia tidak diskriminasikan berdasarkan kelas. Okey. Dan ini boleh jelaskan kenapa negara-negara maju suka GST. Okey, kerana golongan pendapatan rendah dia boleh bayar sedikit saja. Kerana golongan pendapatan rendah dia miskin kan. Okey, biasanya apakah mereka beli biasanya barang-barang makanan. Okey, yang paling penting mereka ada wang untuk membeli makanan. Okey, dan juga pakaian, tapi bukan barang mewah. Okey. Okey tak? Okey. Dan cukai perjudian. Ini Genting Highlands. Okey. Dan juga itu negeri Macau di negara China. Cukai perjudian. Okey. Dan biasanya saya tidak akan berjudi. Okey. Cuba membahas kawan saya saja. Okey. Kerana cukai perjudian tu, okey, adalah salah satu sumber hasil pendapatan kerajaan Malaysia. Okey. Kalau kamu pergi ke Genting, kamu duduk kat luar, tengok mereka bermain casino. Okey, biasanya mereka kena bayar. Biasanya aktiviti adalah berlesen. Okey. So, jangan tanya saya kenapa orang suka berjudi. Okey, saya memang tidak tahu. Okey. Dan lagi satu adalah cukai perkhidmatan, service charge. Okay, service charge biasanya kita pun tengok juga di restoran. Okay, kalau kamu beli satu Food Panda, okay, sekarang tidak payah
bayar tu cukai perkhidmatan. Tapi kalau kamu pergi ke restoran, okey, kerana kita boleh pergi ke shopping pada bulan April 15, okey, harap-harap, okey, cukai perkhidmatan akan dikenakan, okey, kepada kita, okey. Dan biasanya cukai perkhidmatan tu, okey, bukan daripada restoran, okey. Biasanya dia juga dikenakan kepada pekerja asing, okey, yang pergi ataupun datang ke Malaysia, okey, tak tahu kenapa. Okey, ini di mana kita dipanggil pelancong, okey. Okey tak? Okey? Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Eh. No. Fahri sangat steady. Okay. Oh. Kenapa ni? Okey. Okey, Farid kena jaga sikit lah. Okey, kalau ada sedikit kurang sihat badan kan, pergi jumpa doktor lah. Okey? So, tak ada apa-apa lagi. Okey. Confirm, sudah okey. 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 Tidak. Apa tu? Okey, kalau tidak ada, okey, kamu nanti saya hantar itu nota, okey, mungkin malam ni, okey, untuk sambungan kelas ini sampai 16. Okey. Okey, cikgu. Okey, tunggu sekejap ya. Okey. Hmm. Okey. Ini satu lagi. Tahu tak itu Larry? Okey, ini tambah saja. Okey. Okey, Larry. Biasanya Larry, kita pun tahu, tahu tak itu pekerja-pekerja bangla. Okey, kalau kamu Tahu. tenang. Sorry? Tahu. Kau biasanya kita ada NJC untuk bawa semua itu pekerja bangla. Okey, kau pun kena faham. Pekerja bangla tu, mereka juga kena bayar cukai tu. Biasanya NJC yang bawa itu pekerja-pekerja asing, okey, adalah berdasarkan agensi, mereka kena bayar ini juga. Okey. Dan biasanya kamu kena faham juga, okey, dia juga dikenakan ke atas majikan yang bawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara juga. Okey. Walaupun okey, mereka ni bekerja di negara Malaysia. Jangan lupa pekerja asing juga dia dia juga menyumbangkan kepada ekonomi Malaysia juga. Okey. Okey, ini hasil bukan cukai. Okey, hasil bukan cukai kita pun nampak kan. Okey, macam bayaran denda dan penalti. Okey, kamu pun tahu kan sekarang kita di MCO kan. Okey, kalau sesiapa tidak mengikuti undang-undang, okey, polis boleh mendedakan kita. Kita ada satu kes kerana melanggar peraturan MCO. Okey.
Dan saya rasa dengar macam 5,000 kan? Ataupun 50,000. Okey. Okey. Dan ini bayaran, lesen dan permit. Okey, ini biasanya untuk orang yang nak buka bisnes. Okey. Farid, Siri, Aina, kalau dah jadi bisnes, kamu kena bayar lesen perniagaan dan juga permit. Okey. Dan ini faedah dan pulangan pelaburan kerajaan. Okey, ini kita pun nampakkan itu kumpulan wang simpanan Malaysia. Okey, dan tabung haji mereka juga ada melakukan pelaburan di luar negara. Okey, dan biasanya mereka dapat faedah. Okey, dan kadang-kadang okey di Malaysia syarikat-syarikat ini juga ada melaburkan di syarikat-syarikat GLC. Okey, kalau saya tak silap. Okey. Dan mereka akan dibayar faedah. Okey. Dan juga bayaran sewa harta ataupun aset kerajaan. Okey. Ini kalau kerajaan Malaysia kita ada itu sewakan. Kalau kamu pergi ke peneroka feodal, okey, walaupun mereka macam kampung, okey, jangan lupa. Kita pergi peneroka kena bayar sewa. Kerana mereka sewa ladang tu kan, kamu kena bayar. Kalau kamu sewa satu rumah, sama juga. Kamu kena bayar sewa juga. Okey? Dan ini adalah semua harta-harta negara Malaysia. Okey? Kerana dia adalah harta aset. Okey? Ini pun sangat popular. Dividen, royalty, petroleum dan gas asli. Ini biasanya akan dibayarkan kepada Malaysia daripada syarikat petroleum. Okey. Dan juga jangan lupa pemberian kerajaan luar negara dan agensi antarabangsa. Ini biasanya ada sedikit investment lah. Okey. Berdasarkan kerajaan macam joint venture. Okey. Dan juga jangan lupa dividen daripada saham dan GLC. Okey. Kalau Malaysia ada buat sedikit investment, okey, biasanya ke dalam saham dan GLC macam Petronas, okey, Khazanah, okey, biasanya mereka akan bayar dividen. Okey. Okey. Jangan lupa, okey, kesan cukai atas agihan pendapatan. Okey. Ini kenapa kerajaan kena agih pendapatan? Biasanya untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat. Okey, kalau tidak mengurangkan pendapatan, okey, kalau sesebuah negara terlampau banyak orang kaya dan terlampau banyak orang miskin, okey, kesan-kesan memang sangat teruk. Okey, dari segi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, okey, guna tenaga dan biasanya akan menimbulkan masalah konflik di mana mereka adalah kelas konflik. Okey, bukan tingkatan 5 pergi belasah tingkatan 4. Bukan. Okey, orang miskin akan pergi merompakkan orang kaya. Okey, kalau dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi jangka panjang, masalah sikit lah. Okey, kerana banyak masalah sosial kan. Okey, orang miskin tidak suka kerja. Okey, kerana asyik pergi tunjuk perasaan. Ini zaman kegelapan di Eropah lah. Okey, dan dari segi guna tenaga, okey, orang miskin tidak ada kerja. Okey, kamu rasa ada kemajuan ekonomi tak? Memang tidak ada. Okey, dan biasanya kerajaan kena mengagihkan semula pendapatan. Okey, kalau mereka tidak agihkan, tak tahu apa boleh buat lah. Okey, kerana tidak agih, okey, golongan kaya akan semakin action kan. Okey, dan biasanya mereka akan mengikuti cukai. Okey, di mana orang kaya macam Bill Gates kena bayar banyak sikit.
supaya negara Malaysia boleh memberi subsidi kan kepada orang miskin. Okey, negara-negara Eropah Utara memang begini. Okey, GST pun sangat tinggi, tapi jangan lupa pendidikan, okey, barang keperluan dan yang paling penting kamu pergi ke hospital pun free. Okey, bagus kan? Dan ini kena jelaskan kenapa Malaysia macam saya kena bayar cukai mengikut kadar yang ditentukan. Dan biasanya dia adalah sangat berbeza. Okey, kerana cukai dia ada banyak jenis. Okey, biasanya dia adalah untuk mengagalkan pendapatan dengan adil. Okey, biasanya dia ada 3 jenis cukai. Cukai progresif, okey, cukai progresif dan cukai regresif. Okey, dan juga cukai berkadar malah. Okey. Cukai progresif macam itu cukai pendapatan individu. Okey? Okey. Cukai progresif bermaksud kalau kamu kuasa beli yang tinggi kerana kamu punya pendapatan sangat tinggi, kamu kena bayar banyak sikit. Dimaksud kadarnya akan semakin naik. Okey? Kalau pendapatan seseorang, dia ada rendah, kadang-kadang dia akan tak payah bayar ataupun, dia cuma bayar kadar yang rendah. Dan biasanya cukai progresif, cukai pendapatan individu. Dan biasanya dia ada perbezaan dari segi kadar. Dan ini biasanya adalah untuk cukai pendapatan individu. Dan satu adalah cukai regresif. Cukai regresif dia adalah tidak sama dengan cukai progresif. Semakin kamu ada duit, kamu kena bayar lebih cukai. Tapi cukai regresif, dia opposite. Kalau kamu bayar cukai yang sedikit, biasanya orang akan dibebankan. Biasanya ini sudah pernah berlaku GST. Kerana tahu tak kenapa? Kerajaan dia mengenakan kadar cukai yang sama. Tapi masalah sekarang, orang kaya, mereka tidak ada kesan. Tapi kesan yang lebih besar adalah kepada golongan miskin. Tahu tak itu below 40 bermaksud kamu punya pendapatan adalah kurang daripada 4,000. Dan di sini di mana cukai adalah sama macam GST, kadar sama 6%, tapi orang yang kena bayar lebih adalah golongan miskin dan kadang-kadang golongan menengah. Dan ini cukai berkadar malat. Cukai berkadar malat, dia biasanya dalam bentuk cukai di mana kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Ini macam ada sedikit hairankan. Kamu pendapatan ada 10K, tapi kamu punya cukai dalam kadar yang sama. Dan biasanya ini kita pernah tengokkan kalau cukai syarikat. Cukai pendapatan syarikat. Kalau mereka bayar cukai dengan kadar yang sama, tapi dia punya keuntungan biasanya berubah, tapi dia masih bayar peratusan yang sama. Biasanya cukai pendapatan syarikat, dan firma-firma ini biasanya dikenakan cukai pada kadar yang sama. Tidak kira lah, berapa pendapatan yang dibolehinya. So saya stop di sini. Ada apa-apa masalah? Dia Okey tak? okey. Okey. Kalau okey. Kalau okey,
Okay, kalau okey kita sambung lagi lah. Okay. Okay, pembelajaran kerajaan. Ini kita pernah dengarkan. Okay, peruntukan pembelajaran negara Malaysia, bajet 2020. Okay, biasanya tahu tak apa itu? Okay, biasanya pembelajaran kerajaan kita kena tengok. Okay, biasanya kita tahu, okay, kerajaan Malaysia dia ada dua jenis sumbangan, hasil cukai dan hasil bukan cukai. Tapi jangan lupa, kerajaan bukan hanya kita punya majikan dan orang yang bukan hanya orang majikan dan juga menawarkan kebajikan kepada Malaysia, tapi mereka juga ada membelanjakan wang macam orang individu. Negara ada membelanjakan, okay, macam kita individu. Okay. Biasanya pembelajaran kerajaan, okay, dia ada dua jenis. Okay, pembelajaran mengurus dan pembelajaran pembangunan. Okay, ini kita kena tahu bezakan. Okay. Okay, pembelajaran kerajaan. Okay, kalau kita tengok pembelajaran mengurus dulu. Okay. Okay, pembelajaran mengurus, okay, kamu kena tahu, okay, setiap tahun dia akan berulang, okay, dan biasanya dia adalah digunakan untuk pengurusan dan pentadbiran kerajaan. Ini biasanya kita pun tengokkan, okay, kalau kamu pergi ke jambatan kerajaan, tengok kerani-kerani, okay, jadi counter, okay, serve kepada kita. Kalau kamu nak apply itu pasport, okay, itu juga dipanggil pengurusan. Okay, macam kerja office. Okay. Dan biasanya kamu boleh tengok contoh bayaran emolumen, bayaran khidmat hutan negara, pencen, tangga jalan serta bekalan dan perkhidmatan. Biasanya kita pun boleh tengok ni. Okay, pencen tangga jalan. Okay, untuk kaki tangan kerajaan yang sudah berpencen. Okay, dan juga kaki tangan kerajaan. Okay. Dan biasanya jangan lupa, kita kena bayar khidmat hutang negara. Okay, bukan PTN pun, hutang negara biasanya dia hutang kepada negara yang lain. Macam Malaysia, hutang negara Jepun. Okay. Dan juga perbelanjaan pembangunan. Okay. Pembelajaran pembangunan kita pun boleh tengokkan. Okay, pembinaan hospital, pembinaan itu MRT. Okay, biasanya pembangunan ini adalah pelabuhan kerajaan. Kan ini ada projek besar Malaysia. Kan kita tahu, okay, kerajaan, okay, juga menjalankan kerja dia sebagai pusat kebajikan. Okay, dan jangan lupa, dia juga kena menjalankan projek pembangunan sosial ekonomi negara. Okay, di mana dia kena buat itu sekolah, okay, perhentian bas, okay, dan perkhidmatan yang lain. Okay, biasanya dia kena meningkatkan pembentukan model kerajaan. Okay, dan contohnya perbelanjaan sektor, okay, sektor perkhidmatan ekonomi sosial, keselamatan dan pentadbiran am. Okay, pentadbiran am biasanya kita pun tahu general, okay, macam kamu pergi ke office kerajaan, okay, kamu tengok mereka asyik buat kerja saja, okay. Dan juga keselamatan adalah tentera dan polis, okay. Sekarang polis kita sangat free ke ataupun sangat sibuk tangkap orang kan kerana melanggar MCO, okay. Dan ekonomi sosial, okay, sektor perkhidmatan ekonomi sosial. Okay, biasanya ekonomi sosial adalah kita pun tahulah, okay, sekolah kamu kena bayar sedikit yuran, macam yuran PIBG. Kalau saya tidak silap, okay, UM sama juga. Okay, itu adalah sosial ekonomi dan juga jadi kamu kena jaga kebajikan rakyat Malaysia kan, macam
ibu tunggal. Okey, rumah-rumah yatim piatu. Okey. Okey, faham tak? Okey? Faham? Bagi sedikit respon. Alright, faham? Okay, good. Okay. So, kamu ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, teater. Okay, kalau begini, kita betul tiada soalan. Kalau tiada soalan, next minggu depan kan? Minggu depan, oh ya, kita juga ada tuition berdasar betul. Kerana Perdana Menteri kata MCO sudah di-extendkan. Okay, kita kena duduk di rumah 2 minggu lagi. Okay, saya tahu sangat boring tapi tak apa. Okay, cuba ulang kaji lah. Okay, so kita buat sedikit latihan. Okay, so kita sambung minggu depan. Okay? Okey. Okay, okay. Happy holiday. Okay, bye cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Oh, sama-sama. Thank you teacher. Okay, welcome.